ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripadanya kita dapat sambung lagi pada pembacaan kita daripada Hasyiah Syarqawi Al-Hudhudi. Kita sampai pada kata muhasyi qauluhu wa yastahilu, pada menerangkan masih kepada bagi alhamdulillah, menerangkan tentang alhamdulillah. Dia kata fa ma'nal hamd al-thana'u bil jamil. Fa ma'nal hamdulillah al-thana'u bil jamil wajibun lillah wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Dan mustahil pada hak Allah Ta'ala bahawa bersifat Allah dengan kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih, ويستحيل في حقه تعالى الوصف بالنقص. Dan mustahil pada hak Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekurangan. قال المحشي ويستحيل إلى آخره ظاهره أن هذا مأخوذ من معنى الحمد وليس كذلك. Zahir kalam daripada syarih bahawa ini mana? Ini kata wa yastahilu fi haqqihi ta'ala itu an-naqsu tu. Faham zahir daripada itu bahawa difaham bahawa ini ma'khudhun min ma'na alhamd. Ini dapat difaham daripada makna alhamdu itu sendiri. Zahirnya macam tu. Walaisa kadzalik. Namun tidaklah sedemikian. Makna itu bukan mafhum bagi ataupun madlul bagi lafaz alhamdulillah. Mana? Mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Adakah itu yang dipaham daripada kalimah alhamdu? Zahirnya begitu, tapi walaisa kadzalik. Sebenarnya tidak demikian. Illa an yujaba, kecualilah kita jawab bahawa macam mana? Annahu laisa muraduhu, bahawa bukanlah maksud syarih anna dzalika min ma'nal hamdi, bahawa wa yastahilu fi haqqihi ta'ala an-naqsu itu mustahil pada hak Tuhan itu kekurangan itu, bahawa murad musannif bahawa demikian itu bukan daripada makna hamdu secara langsung, bal muraduhu, bahkan murad daripadanya annahu lazimun lil ma'na al-madhkur, tapi itu lazim bagi makna yang tersebut, makna alhamdu. Jadi wa yastahil ini dia bukan madlul bagi kalimah atau bagi makna alhamdulillah. Makna alhamdulillah makna itiyan bima yattasifu al-mahmudu bihi bisifati al-jamil. Sebagaimana telah lalu, mustahil pada hak Tuhan itu kekurangan itu bukan yang ditunjuk oleh kalimah alhamdu secara langsung, tetapi itu lazim bagi makna alhamdu. Itu lazim bagi makna alhamdu. Ini semua tarik istidlal belaka ini.
muhasyi kita mengajar kita bagaimana beristidlal. Bagaimana ulama beristidlal dengan sesuatu. Nampak tak? Hatta begini pun. Adakah wastahi tu kita boleh kata benda yang madmum, makna alhamdulillah? Tidak. Dia lazim bagi makna yang tersebut. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Kenapa? Kok mana wajah mulazamah? Li'annahu yalzamu min kaunil hamdi wajiban lillahi ta'ala bil ma'nal mutaqaddimi, kerana bahawa sesungguhnya lazim daripada keadaan puji itu wajib bagi Tuhan dengan makna yang telah terdahulu. Lazim ayyakuna an masdariyah dengan fa'il tu jadi masdar duduk tempat rafa' fa'il kepada yalzamu. Lazim oleh bahawa adalah ayyakuna didduhu wa huwa al-wasfu bin naqsi al-mu'abbari anhu bidhammi fima marra mustahilan khabar kepada ayyakuna. Tak ada molek lah tu. Kalau orang mahir dah tak payah tanda pun tak apa i'rab tu. Takut kita panjang sangat tak jumpa cari pakar. Ujung pakar tak tahu. Nampak tak? Baca boleh, kitab baca je lah. Nampak tak? Baca tapi makna tidak faham. Okay. Jadi apa dia kata? Bahawa sesungguhnya lazim daripada keadaan puji itu wajib bagi Allah dengan makna yang telah terdahulu sebutnya, bahawa lawangnya itu. Apa lawangnya itu? Wahwasi al-wasfu bin naqsi, bersifat dengan kekurangan, al-mu'abbar li anhu bidzammi, yang ditakbirkan daripadanya dengan dham, keji. Puji lawang dia iaitu bersifat dengan kekurangan yang kita panggil keji itu, fima marra, itu mustahilan fi haqqihi ta'ala, itu mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, habis. Boleh? Okey. Au muraduhu, bal muraduhu annahu. Satu. Au muraduhu ini ni atah dia. Atah pada mana? Bal muraduhu. Okay. Bal muraduhu annahu lazimu lil ma'na, satu. Ataupun au muraduhu anna hadhihi jumlatun mustaqillatun, bahawa ini jumlah yang mustaqillah. Mana? Wa yastahilu fi haqqihi an-naqsu ni. Itu jumlah yang berasingan, ayat baru. Dzukirat ba'dal ma'nal madhkur, disebut jumlah tersebut selepas makna yang telah disebut tadi. Lah makna puji itulah. Kan sebelum ni terang berkaitan dengan makna puji kan. Kemudian dia kata dan mustahil pada hak Tuhan itu bersifat dengan kekurangan. Jadi itu jumlah yang berasingan yang disebut selepas makna yang telah disebut sebelum ni, iaitu makna puji, sebagai ta'lilan li mahzufin, menjadi illah kepada mahzuf, illah kepada jumlah mahzuf, illah kepada jumlah mahzuf. Bagaimana takdirnya? Takdiruhu, takdir mahzuf itu wa innama hukima bidzalika li'annahu yastahilu ila akhirih. Seakan-akan jumlah wa yastahil ni dia itu menjadi illah kepada sesuatu yang mahzuf. Yang mana kita boleh takdirkan macam musannif kata, innama hukima bidzalika, hanya dihukumkan dengan demikian, dihukumkan dengan bahawa puji itu wajib bagi Tuhan. Jadi illah kepada jumlah ni lah. Alhamdulillah as-sana'u bil jamil wajibun lillah. Wajibun lillah. Kerana apa tu? Lepas tu lepas itu diterang tentang illahnya. Diterang tentang illahnya. Illah sebabnya. Hanya dihukumkan
bahawa puji itu wajib kepada Tuhan li'annahu yastahil, kerana sesungguhnya mustahil bahawa Allah Taala itu bersifat dengan kekurangan, ila akhirih. Okey. Habis. Jadi dua andaian berkaitan kena dengan jumlah wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Itu dua takwil yang didatangkan oleh muhasyi kita. Habis. Qauluhu fi haqqihi, pada hak Allah, pada hak Allah. Fi haqqihi, hak di sini maksud zat. Hak di sini maksud zat. Ai fi dzatihi, ai dzatihi lah. Wa sifatihi, dan sifatnya. Jadi mustahil pada hak Allah Ta'ala, yakni pada zat dan sifat Allah Ta'ala, bahawa bersifat dengan kekurangan. Qauluhu al-wasfu bin naqsi, bersifat dengan kekurangan. Ni kata musannif, qauluhu, patutnya letak dalam kurungan lah ni tak? Letak dalam kurungan, sebab dia nak mensyarahkan kalam Syekh Al-Hudhudi. Qauluhu al-wasf bin naqsi, mustahil bersifat dengan kekurangan. Urida alaihi, didatangkan i'tirad di atas kalam musannif ini, annal wasfa bidzalika, bahawa menyifatkan dengan demikian, laisa mustahilan, bukan mustahil. Ni saya baca dengan menyifat kan. Nampak tak? Sebelum ni kita kata bersifat kan. Jadi kita ambil kepada bina asal wasfu itu. Menyifatkan dengan demikian itu bukan mustahil. Tak mustahil menyifatkan Tuhan dengan kekurangan. Kenapa? Li'annahu masdaru wasafahu. Kerana dia masdar kepada wasafahu, wasafahu yasifahu, wasafa yasifu wasfan. Apa dia? Idza ata bima yadullu ala ittisafihi bil qabihi. Apabila seseorang itu mendatangkan apa yang menunjukkan atas bersifatnya dengan al-qabih, dengan kekurangan, dengan perkara yang cela. Jadi wasafa tu dengan maksud itu masdar kepada wasafa. Maksud wasafa menyifatkan. Jadi menyifatkan Tuhan dengan perkara yang kekurangan ni tak mustahil. Faham boleh ni? Tak mustahil sebab apa? Dah bukan Yahudi menyifatkan Tuhan dengan kekurangan. Nampak tak? Yahudi menyifatkan Tuhan dengan kekurangan. Orang yang tak percaya Tuhan, musyriki, menyifatkan Tuhan dengan kekurangan. Jadi menyifatkan itu tak mustahil. Fayakunu bimakna an-nathai, maka jadilah dia dengan makna an-natha'. Nampak tak? Iaitu menyifatkan dengan keburukan ni, iaitu makna an-natha' lah. Bitaqdimin nuni, baca dengan nun dahulu. Alladhi huwal ityanu ila akhiri, iaitu ityan, bima yadullu ala tisafih bil qabih. Sebagaimana sebut dah dahulu lah, ila akhirih. Wa huwa laisa bimustahil, dan itu tidak mustahil. Mana menyifatkan Tuhan dengan perkara yang kekurangan tu, itu tak mustahil aklan. Bal huwa waqi'un, bahkan berlaku sungguh kan. Yahudi kata Tuhan itu bakhil. Nampak tak? Musyrikin kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Nah itu tidakkah itu menyifatkan? Jadi menyifatkan wasafa, masdarnya wasfun, itu tidak mustahil. Jadi kenapa dia ibaratkan dengan wasf? Al-wasfu bin naqsi. Itu irad dia. Wa urida alaihi wa ujiba, dan dijawab pula lah. Wa ujiba bi anna muradahu bil wasfi al-ittisafu, bahawa yang dimaksudkan dengan wasfi itu al-ittisaf, ifti'al. Jadi ifti'al jadi lazim lah. Kalau wasafa ni fi'il muta'addi, menyifatkan. Kalau al-ittisaf, ittisaf ialah bersifat, fi'il lazim. Bina ifti'al, antaranya memberi makna lazim. Okey. Baru kena. Nampak tak? Jadi maksud dengan wasfu ialah al-ittisaf,
bersifat. Bukan menifatkan. Sebab menifatkan tu perbuatan fi'lu fa'ilin. Fi'lu fa'ilin, benda berlaku sungguh. Tak, musyrikin Yahudi dan seumpamanya orang tak percaya Tuhan, dia menghina dan menifatkan Tuhan dengan kekurangan. Jadi apa yang kita kata mustahil? Mustahil itu bersifat Tuhan. Bersifat Allah itu dengan perkara kekurangan. Bukan menifatkan dengan kekurangan. Menifatkan dengan kekurangan itu orang tak percaya Tuhan pun menifatkan Tuhan dengan kekurangan. Nampak? Jadi jadilah dia min itlaqil musabbabi ala sababi. Daripada bab mengitlaqkan musabbab di atas sebab. Sebut musabbab. Sebut musabbab. Maksudnya sebab. Maksud as-sabab. Min itlaqil musabbab, daripada menyebut musabbab. Ala sababi. Di atas menyebut musabbab menggantikan sebab al-adi, yang sebab yang berbangsa adat. Kenapa? Kayak gitu tengok. Kerana sebut musabbab. Apa musabbab dia? Musabbab bersifat dengan kekurangan itu ialah sebab kepada orang kata dia kurang. Sesuatu yang bersifat dengan kekurangan ialah sebab. Al-ittisafu bil qabihi huwa sababu wasfil ghairihi bil qabih. Bersifat sesuatu dengan kekurangan itu sebab kepada orang lain menyifatkan dia dengan kekurangan. Jadi yang disebut ialah musabbab, maksudnya sebab. Yang disebut ialah menyifatkan, tapi maksudnya bersifat. Boleh tak tu? Jaga molek tu. Bersifat dengan menyifatkan. Kenapa? Idzil adatu jarat, kerana berlaku adat bi anna man ittasafa, sesiapa yang bersifat bi syai'in, dengan sesuatu, yasifuhun nasu, akan menyifatkan akan ia oleh manusia. Sesiapa yang bersifat dengan sesuatu, maka orang akan menyifatkannya dengan perkara tadi. Orang itu baik. Sifat pada diri dia baik. Maka orang kata dia baik. Orang menyifatkan dia baik. Zaidun yattasifu bil karami. Fawasafahun nasu bil karam. Nampak beza tu? Al-ittisaf dengan al-wasf. Okay, habis. Jadi kalau kita tengok bahasa Arab ni memang teliti dan detail lah. Tak boleh faham. Ini kalam ulama. Kalam ulama. Dah apa faedahnya? Faedahnya itu juga yang kita akan gunakan pada memaham kalamus syari' Al-Quran dan juga hadis. Nampak? Bahkan pemahaman Quran hadis tu, apa yang mereka ulama ambil tu praktikkan dalam karangan dan tulisan dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu bukan sekali baca tafsir atau hadis gitu kita boleh keluarkan hukum. Tak payah. Kalau gitu ramai boleh jadi ulama, ramai jadi mujtahid. Sebab itu ada orang berani. Berani buat istilah sendiri, berani reka, berani kata kepada Asy'ariyah. Berani orang sebab apa? Sebab dia rasa dia ulama dah. Nampak macam mana? Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsahu fawaqafa indahu. Moga Allah Ta'ala rahmatlah orang yang mana dia tahu kedudukan diri dia, dia pun berhenti kat mana dia patut. Dia tidak lebih. Bila lebih ni jadi terlajak. Terlajak ni bahaya ni. Nasallullahal afwa wal afiyah. Habis. Jadi kat mana tadi? Itu apa nama dia kata, al-wasfu dengan makna al-ittisaf. Au yuqaddar. Boleh juga kita andaikan yang kedua. Au yuqaddar, bahawa dia mentakdirkan. Au yuqaddaru mudhafun, ditakdirkan ada mudhaf. Ditakdirkan ada mudhaf. Mudhaf yang mahzuf lah. Naziru.
nazira ma ai hala kaunihi nazira ma taqaddama. Ah, dia apa nama ni ditakdirkan mudhaf seumpama apa yang telah taqaddama, apa yang telah terdahulu. Apa dia? Pada masalah dulu kita pernah sabit kan, iaitu as-sana'u, istihqaqus sana', ditakdirkan istihqaq, ada mudhaf yang mahzuf. Sini pun samalah, nadhira ma taqaddama ai istihqaqul wasfi. Jadi di sini wa yastahilu fi haqqihi ta'ala istihqaqul wasfi. Jadi ada mudhaf yang ditakdirkan di situ. Okey. Dengan mana istihqaq, berhaknya sifat, bersifat dengan kekurangan. Wala syakka, dan tidak syak lagi, anna al-istihqaqal madhkura mustahilun fi haqqihi ta'ala, bahawa istihqaq yang tersebut, berhak yang tersebut itu, yakni berhak sifat kekurangan itu mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, selesai pada menerangkan wasfu. Pergi pada kalimah an-naqsi pula. Al-wasfu bin naqsi. Wan naqsu, bermula naqsu pula. Masdaru, masdar naqasa. Naqasa yang kusu naqsan. Jadi an-naqsu tu masdar kepada naqasa, kurang. Dan naqasa ini yusta'malu laziman wa muta'addiyan. Digunakan fi'il naqasa dengan makna lazim dan juga makna muta'addi. Kurang. Dia jadi kurang. Dia mengkurangkan, mengurangkan. Jadi ada dua makna naqasa. Boleh jadi lazim, naqasa pun boleh jadi muta'addi. Sebab itu perlu pada pembacaan ittila' kepada kalamul Arab, yang mana baru kita boleh kasbu maharatul lughah, ataupun kita dapat kefahaman lughah itu. Faham tu satu, isti'mal tu satu. Nampak tak? Dia bukan makna sekadar kita membaca bacaan yang kitab yang kita belajar saja, itu bolehlah. Nampak tak? Tapi kena ada peningkatan baru kita dapat bahasa tu dapat luah lagi lah. Kerana ada setengah perkataan tu kita tahunya lazim je. Rupanya muta'addi boleh juga. Muta'addi boleh juga. Okey. Bila banyak gitu kita tak senang nak ra' orang. Kita tidak senang nak ra' dan juga nak bangkang orang. Yuqalu, dikata, ini contoh penggunaan fi'il naqasa. Naqasa Zaidun. Jadi kurang oleh Zaid. Apa maksud? Ai qama bihi naqsu, berlaku, berdiri, ada pada diri Zaid kekurangan. Itu jadi dengan makna lazim. Wa naqasallahu a'da'aka, Allah Ta'ala mengurangkan musuh kamu. Ai qallala adadahum, dengan maksud Allah mengurangkan bilangan mereka. Itu muta'addi pula. Wa akhadha minhum, dan Allah Ta'ala akhadha minhum ni Allah Ta'ala membalas mereka. Allah Ta'ala mengalahkan mereka. Itu maksud naqasa. Wal muradu bihi huna, jadi di sini naqasa dengan makna lazim ke muta'addi? Yang dimaksudkan di sini ialah al-lazimu. Naqasa dengan makna lazim, bersifat Tuhan dengan kekurangan. Okey. Ay yastahilu fi haqqihi ta'ala al-ittisafu biqaunihi naqisan. Iaitu mustahil pada hak Allah Ta'ala bahawa bersifat Allah dengan keadaannya kurang. Ay qaimam bihi an-naqsu, berdiri pada diri Tuhan itu kekurangan. Itu maksud naqsun. Situ. La al-ittisafu biqaunihi munqisan lil ghairi. Bukan dengan makna Allah itu mengurangkan yang lain. Dengan makna naqasa dengan makna muta'addi, bukan. Makna yang maksud dalam ibarat musannif naqasa dengan makna lazim. Bukan Tuhan mengurangkan yang lain. Ala sighati ismi fa'ili, atas sirah isim fa'il. Munqisan. Ay muqaddiran naqsahu, Allah
tentukan kekurangannya. Allah mengkadarkan, menetapkan kurangnya. Bukan maksud tu. Kalau itu, falaisa bimustahil. Kalau itu tak mustahil. Allah mengurangkan musuh. Allah mengkurangkan bilangan mereka. Tak, itu tidak. Allah menetapkan kalah musuh. Itu tidak mustahil. Jadi hak mustahil pada hak Tuhan ini ialah Tuhan tu sendiri bersifat dengan kekurangan. Adapun Allah mengurangkan yang lain, itu tidak mustahil. Habis. Qauluhu, masuk ke kalam syarih. Wallahu ismun lidzati al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'i al-mustahiq al-mustahiqi li jami'i al-mahamidi. Okay. Kata syarih, Allah itu nama bagi zat yang wajibil wujud, yang wajib ada, yang berhak dengan segala puji-pujian. Qauluhu wallahu ismun. Allah itu ialah isim. Nampak? Allah itu isim. Jadi di sini, maksud di sini lafaz Allah lah. Yutlaqu lafzul ismi. Maka diitlaqkan lafaz al-ismi tu. Diitlaq disebut lafaz isim ala ma qabalal fi'la. Merujuk kepada yang lawan bagi fi'il wal harfa dan lawan bagi huruf. Mana? Qasim dia. Iaitu pembahagian kalimah kepada fi'il, huruf, isim. Jadi isim tu lawan fi'il, lawan huruf. Itu pada masalah pembahagian kalimah. Jadi isim digunakan dengan maksud yang lawan bagi fi'il dan juga bagi huruf. Wa ala ma qabalal al-kunyata wal laqaba. Dan isim juga digunakan merujuk kepada apa yang lawan bagi kunyah dan juga laqab. Orang panggil isim. Kunyah itu yang mula dengan Abu. Laqab itu gelaran. Izzuddin, Majduddin, Syamsus Syariah. Itu semua laqab-laqab tu, gelaran-gelaran gitu. Dan kunyah-kunyah, pembahagian ada nama betul. Jadi nama betul panggil isim lah. Ada nama kunyah, kita panggil Abu. Nama Abu. Abu Bakar. Tak? Abu Bakar. Kunyah Abu Hurairah. Kunyah. Al-laqab. Laqab gelaran. Jadi, isim ni juga lawan bagi kunyah dan lawan bagi laqab. Wa'ala yang ketiga. Itlaq yang ketiga. Wa'ala ma qabala sifata. Isim sebagai yang lawan bagi sifat. Isim lawan kepada sifat. Isim lawan kepada sifat. Okay. Wa yasihu huna, dan sah di sini. Dah di sini isim dengan makna apa ni? Ada 3 itlaq tadi kan? Thalathatu itlaqat. Ada 3 itlaq. Maka hak mana ni? Yasihu huna iradatu ma'adal awwala. Sah di sini barang yang selain yang pertama. Selain pertama mana? Isim yang lawannya yang regu dia lah. Qabala ni makna regu dia. Dia bukan lawan sungguh ni. Ni kalau kita teliti balik, qabala ni boleh syarah pula sini ni. Ma qabala ni boleh syarah pula, wa hasyiah tepi pula. Qabala dengan maksud regu sebab ia qasim. Qasim dia kepada fi'il dan haraf. Maka bukan hak tu. Jadi sah di sini menghendaki maksud itlaq yang selain hak pertama, iaitu isim yang lawan bagi kunyah dan laqab dan isim yang lawan kepada sifat. Fal murad, maka yang dikehendaki annahu alamun. Maka yang dikehendaki isim di sini ialah alam. Isim dengan makna nama. Isim nama khas, isim alam. Nama khas. Wada'ahu Allah Ta'ala ala nafsihi. Allah Ta'ala yang letak kepada diri dia.
Allah yang menamakan dirinya Allah. Wad'an syakhsiyan, akan perletakkan yang syakhsi, yang tertentu, yang pada syakhs, yang pada satu. Syakhsi makna tertentu. Peletakan yang syakhsi, peletakan yang tertentu. Ia bukan peletakan kuli. Ada kat wad'an kulian, itu peletakan makna umum. Contoh insan. Nama insan. Insan tu bukan je. Ramai insan tu. Nampak? Di sini wad'an syakhsiyan, peletakan yang tertentu. Jadi Tuhan letak nama Allah bagi diri dia saja, tertentu bagi dia. Okey. Itu pandangan yang kuatlah, pandangan yang dipilih. Waqila, ada khilaf. Kata qil huwa alamun bil ghalabah. Alam dengan ghalabah. Alam dengan ghalabah. Saya dalam alfiyah, syarah alfiyah ada sebut ni. Wa alamun wa kunyatun wa laqabun. Dia terang bab tu. Jadi alam dengan ghalabah ni nama dengan sebab ghalib. Ghalabah. Sebab ghalib. Makna asal makna dia umum. Tapi ghalib penggunaannya hanya kepada tertentu. Jadi dia menjadi alam kerana ghalabah. Kerana penggunaan yang ghalib, penggunaan yang kita kata secara masyhur. Okey. Jadi pandangan keduanya, wa fihi nazarun. Sini ada nazar. Orang kata Allah ni isim alam secara ghalabah. Fihi nazar. Kenapa? Lianna al-alama bil ghalabah kulli. Kerana alam dengan ghalabah ni ialah termasuk daripada lafaz kulli. Lafaz kulli. Sebab apa? Sebab dia asalnya makna umum. Asalnya makna umum. Tiba-tiba kerana ghalib penggunaan Allah tu merujuk pada zat wajib rujuk, maka namanya sebagai Allah. Itu nama sebagai dijadi nama khusus kepada Tuhan yang bernama Allah. Yang dinamakan dengan Allah. Zat yang wajibul wujud. Okey. Kerana alam bil ghalabah ni, dia itu kulli. Jadi pada pandangan keduanya nazar. Tak kuatlah. Illa, tengok. Dia jawab pula kata, kecualilah an yuqala, bahawa dikatakan annahu alamun bil ghalabah bi'tibari aslihi. Dia itu alam dengan ghalabah kerana melihat kepada asal dia. Asal kalimah Allah itu. Apa dia? Wahuwal ilah. Ini pun khilaf juga ni. Adakah lafaz Allah itu mushtaq, lafaz yang mushtaq, ataupun isim jamid yang bukan diisytiqaq daripada asal yang lain. Dia gitu dah. Itu khilaf juga ni. Jadi atas yang mengatakan bahawa lafaz Allah itu dia itu asal daripada ilah. Maka bolehlah kita kata bahawa kalimah Allah itu alam bil ghalabah bi'tibari aslihi. Melihat kepada asal kalimah Allah tersebut yang datang daripada ilah. Ilah ni mafhum kulli. Ilah ini mafhum yang kulli. Fahuwa alamun. Selesai dah tu. Jadi khilaf tu gitulah. Khilaf tu begitu. Cuma yang muktamad tadi, dia itu nama yang Allah Ta'ala letak kepada dirinya sebagai peletakan yang tertentu hanya kepada dia. Wad'an syakhsiyan. Selesai. Kemudian kata muhasyi lagi, fahuwa alamun lam yusamma bihi ghairuhu. Nama yang tidak dinamakan dengannya selain dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain Allah. Syar'an, pada syarak. Allah ini tak ada yang nama serupanya selain daripada dia. Tak ada. Hal ta'lamu lahu samiyya? Adakah kamu tahu baginya nama selain daripada lain pada Allah yang bernama dengan nama Allah? Tak ada. Jadi tak ada yang bernama dengan nama Allah kecuali Allah. Walam yaqa' kharijan ala ghairihi. Dan tidak berlaku kharijan. Lam yaqa' kharijan ni
Makna tak berlaku wujud fil khariji. Ni istilah mantik belaka ni. Lam yaqa' kharijan. Kalau terjemah betul, dan tidak jatuh hal keadaannya di luar. Jatuh luar, jatuh dalam rumah ya, tak jatuh luar. Ini pula gitu. Jadi lam yaqa' kharijan ay lam yujad fil kharij. Lam yaqa' kharijan bermakna lam yujad fil khariji ghairuhu ta'ala. Tak ada pada hakikat yang ada ni selain Allah. Dah bila Allah Tuhan itu kan, Allah ilah itu nama yang mana tidak dinamakan atau tidak ada hakikat Tuhan sebetulnya kecuali Allah Ta'ala. Lam yaqa' kharijan ala ghairihi. Hifzan li ahadiyatihi. Kerana menjaga bagi keesaannya. Hifzan li ahadiyatihi. Kerana menjaga bagi keesaannya. Jadi tidak ada yang bernama dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta pada kharij pun tak ada. Tak ada yang bernama dengan nama Allah. Fakama annahu la musyarakata fi musammahu. Sebagaimana tidak ada yang bersekutu pada musammah. Musammahu. Apa yang dinamakan. Musammah ni kena kepada zat tu lah. Zat yang bernama tu. Itu panggil musammah. Sebagaimana tidak ada yang bersekutu pada musamma. Musammal ilah, musamma Tuhan tu zat Tuhan lah. Ada tak pada hakikat ni selain zat Allah? Tak ada. La musyarakata. Tak ada yang bersekutu dengan Tuhan pada hakikat ketuhanan. Tak ada. Wujudan wa ainan. Sebagai wujud dan juga sebagai tertentu. Wujudan wa ainan. Sebagai wujud dan juga tertentu. Sebagai la musyarakata fi musammahu wujudan. Sebagai wujud tak ada bermusyarakah pada wujud. Wa ainan ay la musyarakata fi musammahu ainan. Pada diri zat pun tak ada musyarakah. Pada wujud pun tidak ada musyarakah. Pada diri zat pun tak ada musyarakah. Wujudan ay min haitsul wujud. La musyarakata fi musammahu wujudan ay min haitsul wujud. Min haitsul wujud. Wa ainan ay min haitsu dhatuh. Dari segi zat Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak ada yang musyarakah. Dari segi wujud pun tidak ada yang musyarakah. Kenapa? Lianna wujudahu qadimun. Kerana wujud Tuhan itu qadim. Wa kadza ainuhu. Begitulah juga ain dia, zat dia. Ain dengan maksud zat ni. Ain ai zat Tuhan. Dia sebut dah zat. Takut faham ain mata pula. Jadi sebagaimana wujud dia tidak ada musyarakah, begitulah juga zat Tuhan tidak ada yang bersekutu pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bi khilafil hawadithi. Berlainan pada hawadith. Fihima ay fil wujudi wa fil ainiyah. Pada wujud dan pada diri zat itu. Kerana hawadis makhluk ni ada yang bersekutu pada wujud. Makhluk ni kan wujud. Maknanya wujud makhluk ni bukan satu je lah, banyak. Diri makhluk pun, zat makhluk pun banyak juga. Jadi ada musyarakah. Daripada wujudan wa ainan. Dari segi wujud dan dari segi zat. Maka fakama annahu la musyarakata kadzalika. Kama tu kan. Sebagaimana annahu la musyarakata. Sebagaimana tidak ada yang bersekutu pada musamma, kadzalika la musyarakata. Jadi jumlah takdir semua tu panjang jauh tu. Jadi fakama annahu la musyarakata. Jadi kena tengok molek tu. Takut tak jumpa cari pakar, ujung pakar. Fakama annahu la musyarakata
kadzalika la musyarakata fismihi. Begitulah juga tidak ada musyarakah, tidak ada bersekutu fismihi pada nama Tuhan, wad'an wa alaman, dari segi wad'i perletakan lafaz, dan juga dari segi alaman nama khusus tak ada. Dari segi perletakan lafaz Allah pun tak ada yang diletakkan nama Allah kepada selain Allah, tak ada. Dari segi alaman nama khusus pun tak ada yang nama khusus yang bernama dengan Allah selain daripada Allah. Nampak? Okay. Kemudian diambil isu tadilah, adakah lafzul jalalah Allah itu dia mushtaq ke tidak? Was-sahihu, pandangan yang sahih, annahu, bahawa sesungguhnya lafzul jalalah Allah itu ghairu mushtaqin, dia bukan lafaz mushtaq, dia bukan diambil daripada kalimah asal lain, bukan. Dia bukan diambil pada kalimah asal lain. Tak. Macam qaimun. Qaimun dia mushtaq daripada qiyam. Tak. Mushtaq daripada qiyam. Madrasah. Dia mushtaq daripada dars. Jadi adakah Allah itu mushtaq daripada ilah? Tidak. Dia bukan mushtaq daripada kalimah lain. Bahkan dia tu sebegitulah namanya. Bukan diambil daripada kalimah lain. Dan itulah wahwa qaulul Khalil wa Sibawaihi. Pandangan Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Sibawaih. Wa aktsaril fuqaha, dan qaul kebanyakan fuqaha, wal usuliyin, dan kebanyakan usul. Ini makna qaul ramai lah ni. Pandangan kata jumhur ni. Pandangan ramai kata lafzul jalalah Allah itu ghairu mushtaq, dia bukan diambil daripada asal kalimah lain. Tapi di situ mengisyaratkan kepada khilaf lah tu. Sebab itu kata was-sahih itu. Waru'iyal khalilu, dan dilihat akan Syekh Khalil bin Ahmad Farahidi. Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang nampak, orang tengok dia fin naumi, dalam mimpi. Orang lihat Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam mimpi. Ba'da mautihi, selepas daripada meninggalnya. Faqala, maka dia kata, ghafarallahu li, Allah Ta'ala telah ampunkan aku, biqauli fismihi, kerana aku berkata pada namanya Allah Ta'ala. Aku kata apa? Innahu laisa bimushtaq, lafzul jalalah itu bukan mushtaq daripada kalimah apa-apa. Dia itu asalnya begitu dah. Maka dengan sebab aku berpandangan itu dan aku mengeluarkan pendapat aku itu, Allah Ta'ala ampunkan aku. Ni hikayat ini ada juga diriwayatkan bagi Imam Sibawai. Nampak tak? Di sini dia kata Syekh Khalil. Ada yang kita baca, orang kata orang berjumpa dengan Sibawai dalam mimpi setelah dia meninggal. Cerita samalah. Dia tengok Sibawai ni Allah Ta'ala muliakannya, dapat kemuliaan. Maka apa yang Tuhan buat kepada kamu? Orang tanya Sibawai. Sibawai kata Allah Ta'ala ampunkan aku dan beri kedudukan sebegini kerana aku kata dia tidak mushtaq. Ada juga kata. Dan juga tak silap pun berkaitan dengan Sibawai ni, dia kata a'raful ma'arif lafzul jalalah. Tu. A'raful ma'arif lafzul jalalah. Itu cerita berkaitan Sibawai juga. Ala kulli hal, hikayat-hikayat begini ni sebagai istiqnah sahaja. Dia bukan dalil lah, bukan dalil. Maknanya kalau kita berpandangan gini, adakah kita terselamat daripada seksa kemudian? Tak lah. Dia bergantung pada amalan-amalan lain juga. Cuma ini nak menunjukkan kepada kelebihan. Apabila seseorang itu dilihat dalam keadaan sebegitu rupa, apatah lagi orang soleh, para ulama', maka ada kelebihan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan pada diri orang tersebut. Okay. Jadi mimpi ni bukan muttarid. Dia tak boleh muttarid sama belaka orang kalau gini, tak. Bukan. Dia bukan kaedah muttaridah. Dia kadang-kadang lain orang berbeza takwilan dia.
Wa qad dzukira fil Qur'anil azimi, dan sungguhnya disebut lafzul jalalah Allah itu dalam Quran fi alfaini wa khamsimiatin, pada 1500. Fi al 2000, alfaini 2000, wa khamsimiatin 2500. Makna disebut sini, diulang kalimah Allah dalam Quran 2500 kali. Wakila, ni ada K pula ni. Jadi nak tahu betul tak, buka Quran, bilang kalimah Quran tu. Kalau ulama zaman dulu dia bilang betul sehingga mereka keluar dengan pandangan bilang betul-betul lah. Ulama zaman dulu, masya-Allah, masa mereka berkat tau. Berkat zaman kita masa ni jadi pendek. Sebab apa? Sebab banyak habis depan muka buku. Depan muka buku, bukan depan buku, depan muka buku. Muka buku ialah FB, Facebook. Okey. Jadi masa jadi kurang lah. Ulama dulu apa dia buat? Khidmat kepada agama. Quran dibilang berapa ayat, berapa huruf, berapa kalimah. Siapa dibandingkan bahawa boleh pegang tafsir Jalalain kerana bilangan kalimah ataupun huruf tafsir Jalalain lebih daripada huruf mushaf Quran. Tapi kena ingat, hak mana tu? Hak tafsir Jalalain yang mana ia bukan ada Quran tengah. Tafsir masuk sekali dengan ayat Quran tu. Adapun kalau hak ada mushaf dah tengah, lepas tu tepi tafsir Jalalain tu, tu memang banyak Quran lah. Waktu banyak Quran lah. Sebab Quran tengah tu sedah. Lepas tu dalam tafsir Jalalain tu ayat Quran pula. Dua kali ganda ayat Quran. Jadi hak tafsir Jalalain ni, hak jenis cetakkan setengah kitab kan dicetak tafsir Jalalain saja. Tafsir Jalalain ni ayat Quran masuk sekali, celah-celah tu dengan tafsir. Okay. Jadi ulama bilang kata boleh bawa lah. Walaupun tidak ada air semayang ke apa kan. Sebab dalam keadaan berhadas, kerana dia tafsir itu lebih banyak daripada ayat Quran. Tutup pula. Okey, kemudian mana tadi? Waqilah, kata satu pandangan. Ada dalam Quran berapa? 300. Ada 300. Fil Quran ada 300 wasittina mawdi'an. 360. 360 wasittina mawdi'an. Tak keluar ni. 360 mawdi'an, 360 tempat. Wa huwa ismullahi ta'ala al-azam. Dan Allah itulah nama Allah Ismul Azam. Ismul Azam ni nama Allah yang paling agung. Yang mana apabila datang dalam hadis, apabila seorang tu berdoa dengannya, Allah Ta'ala akan perkenankan. Apabila memohon, Allah Ta'ala akan kurniakan permohonan dia. Itu Ismul Azam. Inda akthari ahli ilmi. Pada kebanyakan ahli ilmu. Kebanyakan para ulama'. Itu dia Ismul Azam. Wahuwal mu'tamad. Dan itulah qaul yang mu'tamad. Jadi qaul mu'tamadnya Allah tu dah Ismul Azam. Li'anna man da'a bihi ma'a syurutihi, kerana orang yang berdoa dengannya beserta syarat-syaratnya, tahsulul man lahul manfa'atul azimah. Hasil baginya oleh manfaat yang besar. Siapa berdoa dengan nama Allah, ya Allah, ya Allah, tak berdoa betul-betul dengan syaratnya, akan mendapat manfaat yang besar. Wal ijabatu, dan mendapat ijabah. Allah Ta'ala akan perkenankan. Allah Ta'ala akan mustajabkan. Bi'aini ma sa'ala, dengan diri apa yang disoal itu. Apa yang diminta tu, Tuhan beri hak tu. Liwaktihi, dan pada waktu itu juga. Itu apa? Ma'asyurutihi lah. Kalau berdoa dengan syaratnya. Dah kita berdoa tak boleh, kerana tak ada syarat lah tu. Syarat lam yastakmil, tidak sempurna. Tidak sempurna syarat. Syarat tak sempurna. Antara syarat terbesar ialah aklul halal, makan halal. Makan halal ni syarat terbesar untuk mustajab doa. Hak lain tu ya jugalah. Jadi yang ulama sebutnya, kerana tidak cukup syarat itulah tidak diistijabahkan.
Kalau tengok dia kata kalau Tuhan, kalau kita berdoa betul-betul dengan syaratnya akan dapat manfaat yang besar dan akan dijawab, diperkenankan dengan apa yang diminta ketika itu juga. Liwaqtihi, ketika waktu itu juga. Sebagaimana kita lihat pada umat dahulu, orang yang diberi Ismul Azam disebut cerita dalam Quran tu, apa nama ni? Bal'am ibnu Ba'urah, Bal'am ibnu Ba'urah. Allah Taala beri padanya ilmu Ismul Azam. Ah, Ha? Jadi qauluhu lidzati wajibil wujud. Itu kita berhenti situlah untuk malam ni. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.